رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله. Yang benar-benar berilmu, tidak kira ilmu apa sebenarnya. Kemuncak daripada ilmu itu dia membawa kepada ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada ilmu agama ataupun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fardu kifayah, ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu fisik, ilmu-ilmu kimia, ilmu-ilmu perubatan dan sebagainya. Kemuncak kepada ilmu itu akan membawa kepada penemuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan membawa kepada ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya orang yang takut kepada Allah ialah di kalangan orang-orang yang berilmu, mana orang yang tahu tentang hakikat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta itu, yang memberikan hak ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW memang suruh kita minta syukur. Dan itulah harapan kita sebenarnya. Dan apabila kita minta syurga Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kata wa iza sa'altumuhullahu jannah fas'aluhu al-firdaus fa innaha a'lal jannah wa awsatuha wa fawqaha 'arsyur rahman atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apabila kamu minta syurga, maka mintalah syurga firdaus. Minta yang tertinggi. Kerana syurga firdaus ialah a'lal jannah, syurga yang paling tinggi sekali. Wa awsatuha, dan syurga yang pertengahan, wasat. Dan pertengahan sebenarnya dalam Islam ialah maknanya pertengahan yang medium ataupun pertengahan tengah-tengah. Ada yang lebih tinggi betul lagi. Disebut pertengahan itu ialah umat wasata, itu umat yang pertengahan itu adalah umat yang terbaik sebenarnya. Apabila Nabi kata wasata itu ialah yang terbaik, kerana pertengahan itu adalah terbaik dalam antara dua perkara yang melampau. Itulah yang pertengahan, itulah yang terbaik. Dan di atasnya arsy, di atasnya ada arsyur rahman, ialah arsy ar-rahman. Jadi Allah suruh kita minta firdaus, syurga firdaus, syurga yang terbaik. Dan apabila Allah SWT suruh kita minta syurga firdaus, sebenarnya kita semua kita layak untuk dapat syurga firdaus. Layak. Berbeza dari kehidupan atas muka bumi ini, kalau ada kehidupan yang terbaik, tempat yang terbaik, jawatan yang terbaik, orang yang terkaya, hanya orang tertentu yang boleh dapat. Tak semua orang boleh dapat. Kerana itu fitrah dunia. Itu sistem dunia, peraturan dunia begitu. Kerana untuk menjamin dunia ini berjalan dengan baik, maka begitu keadaannya. Ada orang kaya, ada orang miskin. Ada orang cantik, ada orang tak cantik. Ada orang pakai besar, ada orang pakai kecil. Itu sistem, peraturan yang perlu ada di dunia ini untuk menjamin perjalanan dunia ini berjalan dengan baik. Kerana kalau tidak begitu, kalau semua orang nak jadi orang kaya, semua orang kerja nak buang sampah saja, tidak ada orang yang kerja buang sampah, mengangkat sampah, mengangkut sampah, maka kita duduk dalam sampah. Semua kerja buang sampah kan? Tak ada orang kerja buang sampah, tak ada orang kerja nak ambil sampah. Semua orang kerja nak pakai besar, semua nak kerja sains surat je. Semua nak sains surat. Tak ada yang kerja tolong hantar surat. Dia apa guna dia sains semua kan? Semua orang sains surat, tak ada nak hantar. Tak ada orang nak laksanakan arahan, tak guna juga. Jadi kehidupan dunia itu kena macam itu. Tetapi Allah SWT tidak meletakkan kemuliaan itu pada orang yang menyai surat berbanding dengan orang yang mengambil surat. Allah tak letakkan orang yang membuang sampah lebih mulia daripada orang yang mengambil sampah. Kerana Allah meletakkan satu nilai yang sangat hebat. Allah letakkan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, aku jadikan kamu berbangsa-bangsa dan berpuak-puak, lelaki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan berpuak-puak, untuk kamu berkenalan antara satu sama lain. Dan Allah letakkan satu nilai yang sangat hebat yang tidak ada dalam mana-mana tamadun sebelum itu. Allah kata, inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang angkat sampah, yang mengutik sampah mungkin lebih mulia daripada orang yang membuang sampah sekiranya dia bertakwa kepada Allah SWT. Orang yang bekerja menghantar surat mungkin lebih mulia daripada orang yang menyaing surat sekiranya dia bertakwa kepada Allah SWT.
Itu peraturan dunia. Tapi peraturan akhirat, semua orang berhak untuk dapat yang tertinggi. Semua orang berhak untuk dapat yang teratas. Kerana syurga adalah kemuncak kepada nikmat. Dan Allah nyatakan kalau kita nak syurga Firdaus, Allah telah nyatakan dalam surah Al-Minun. Kita kena allazinahum fis salati khashi'un. Kita kena khusyuk dalam sembahyang kita. Orang-orang yang khusyuk dalam sembahyang. Wallazinahum lizzaka wallazinahum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang menjauhi perkara-perkara lagau. Wallazinahum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang menunaikan zakat. Walaupun dalam ayat ini ulama ada sedikit perbezaan pendapat di situ. Apabila Allah sebut wallazinahum lizzakati fa'ilun itu, orang-orang yang mengerjakan zakat itu, adakah orang yang mengeluarkan zakat? Sebab ayat ini ayat Makkiyah, diturunkan sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan zakat difardukan 2 tahun lepas hijrah. Jadi sebelum tu tak ada zakat, kita tak ada zakat. Tapi kenapa masuklah zakat fa'ilun? Jadi ada sebahagian mufassirin menyatakan yang dimasukkan zakat fa'ilun ialah orang-orang yang membersihkan jiwa ini. Az-zakat itu ialah pembersihan jiwa. Mana orang yang membersihkan jiwa ini. Walaupun jumhur mufassirin menyatakan zakat fa'ilun ialah orang yang mengeluarkan harta ini. Ialah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malubin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Itulah orang-orang yang memelihara kemaluannya, menjaga kehormatannya kecuali kepada pasangan-pasangan hidupnya dan juga hamba sahaya. Dan Allah nyatakan lagi ialah wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang menjaga amanah. Orang-orang yang memelihara amanah yang diberikan kepada dia. Tak kira apa pun amanah yang diberi kepada dia, dia jaga. Dan Allah kata wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Orang-orang yang memelihara salatnya. Orang-orang inilah yang Allah kata ulaika humul warisun allazina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka itulah yang bakal mewarisi, iaitu mewarisi syurga Firdaus yang Nabi SAW minta tadi. Syurga Firdaus. Dan Allah takkidkan lagi, Allah tambahkan lagi nama itu dengan Allah katakan fiha khalidun, mereka kekal selama-lamanya dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah hebatnya syurga Allah. Syurga yang Allah yang Nabi sebutkan la ainun ra'at wala uzun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Kalau mata manusia pernah melihat yang cantik-cantik, syurga lebih cantik daripada itu. Kalau manusia pernah kita melihat pemandangan yang sangat cantik. Kalau kita kata ada muka bumi ni yang cantiknya dekat mana? Mana? Kashmir. Kashmir itu pemandangan cantik orang punya dia. Morocco Morocco pun cantik. Kita tahu lagi ada Morocco. Atau Switzerland. Switzerland pun cantik. Switzerland. Syurga lebih cantik dia betul lagi. Wala uzun sami'at, dan tak pernah dengar oleh telinga manusia kemerduan suara ni. Siti Nurhaliza ke Syekh Jamaah Abdillah ke orang lain kan. Bunyian syurga lebih cantik, lebih indah daripada itu. Yang lebih hebat lagi Nabi kata wala khatara ala qalbil bashar, tidak pernah terlintas oleh hati manusia. Kalau hati manusia pernah membayangkan, membuat lintasan-lintasan benda-benda yang cantik, kita pejam mata, kita bayangkan seindah-indah perkara, syurga lebih cantik daripada apa yang kita bayangkan. Kalau kata macam ya, kita kalau tengok dan dengar ni mungkin kita boleh apa yang kita nampak, apa yang kita dengar. Tapi benda yang kita bayangkan, bayanglah secantik mana pun, syurga lebih cantik daripada itu. Macam orang nak membayangkan Allah. Bayanglah apa pun nak bayangkan, memang Allah bukan macam tu. Kerana Allah mukhalafatul hawadis. Allah berbeza dengan yang baru. Maka kita nak bayang macam Allah pun takkan terbayang. Sekarang apa saja yang kita bayang, itulah bukan Allah Subhanahu wa taala. Itulah syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, kita mudah-mudahan yang kita menuntut ilmu ini, kita belajar ilmu dan alhamdulillah ikhwah Shah Alam menganjurkan program bulanan kuliah ini, mudah-mudahan inilah jalan-jalan yang kita lalui untuk menambah ilmu kita. Di samping program-program yang lain, aktiviti lain untuk menambah ilmu kita, supaya kita menjadi seorang yang berilmu, seorang yang tahu apa yang kita nak buat dan kita buat berdasarkan ilmu. Ibnu Mas'ud menyatakan orang yang beramal tanpa ilmu ni sebenarnya, orang yang beramal tanpa ilmu, dia merosakkan lebih banyak daripada dia membaikkan. Orang yang beramal, orang buat kerja tanpa ilmu, dia merosakkan lebih banyak daripada dia baik. Dia rasa dia betul, dia rasa dia buat benda betul, tapi sebenarnya rosak.
Kalau kita ada kereta rosak, jangan bagi orang tak pandai kereta lagi teruk gitu. Biarlah, dia kan rosak, dia kita bagi orang yang tak ada ilmu. Itulah pentingnya ilmu. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita dan menjadikan kita orang berilmu di segala bidang, dan insya-Allah menjadi seorang yang mulia. Dan Allah menyatakan hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Tak sama. Jadi alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada malam ini ana diminta untuk berbicara tentang Ar-Rasul qudwatuna. Rasul itu ialah ikutan kita. Syahid As-Salam Banna dalam risalah Ta'lim ataupun Majmu' atau Rasail ada yang dia memberikan kita satu syiar pada ikhwan muslimin, satu syiar yang sangat makruf, yang kadang-kadang dinasyidkan, dia alun-alunkan, dia slogankan. As-Salam kata Allahu ghayatuna ar-rasul qudwatuna al-jihad sabiluna betul Al-Quran Rasulullah al-maut fi sabilillah asma al-mani. Allah itu matlamat kami, Rasul itu ikutan kami, Al-Quran itu dustur kami, kelembagaan kami, al-jihad itu jalan kami, dan syahid di jalan Allah itu ialah cita-cita kemuncak kepada cita-cita kami. Itulah yang seharusnya ada dalam diri kita. Jadi ikhwan dan akhwat sekalian, dalam membicarakan Ar-Rasul qudwatuna ini satu pembicaraan yang sangat luas. Sangat luas. Kita sebenarnya membicarakan seluruh Islam itu yang sebenarnya. Kerana Rasul adalah utusan Allah yang membawa Islam itu sendiri. Jadi yang anda nak cakap apa ni? Di sudut mana nak cakap? Di sudut mana anda nak cakap? Jadi anda pun berfikir-fikir, maka anda memulakan perbincangan pada malam ini dengan melihat tafsir firman Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Itulah ayat yang sebenarnya paling direct dengan tadi. Kalau banyak Al-Quran itulah ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu adalah uswah, contoh teladan yang terbaik. Liman kana yarjullah, bagi siapa yang mengharapkan Allah, yang mengharapkan redha Allah, wal yaumal akhir, yang mengharapkan kebahagiaan akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan ingat banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam satu, kalau ada riwayat hafaz, riwayat warash, orang Maroko dia baca warash, satu Maroko ni semua baca warash, dia tak baca hafaz. Dia baca laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah. Dia baca iswat hasanah. Itu jadi mana jangan boleh. Dan sekarang kalau kita berada di zaman keterbukaan, maknanya ramai orang yang membuat ada terdedah dengan berbagai-bagai bentuk ijtihad. Cuma kita tak lihat benda yang buruk ini satu benda yang besar. Tadi pun nak sembahyang kat apa ni, Petronas saya berimamkan dengan ada di sembahyang juga, sembahyang imam. Jadi anak-anak pun tengok dia ni orang Melayu. Tapi anda tengok dia ni dia ada satu apa ni, kefahaman dia sendiri lah, kefahaman dia. Betul tak masalah, betul kan? Benda furuk, pokoknya dia baca Fatihah, baca Bismillah, kemudian dia tahiyat pun dia tangan dia dekat dan kemudian apa ni, tangan dia di apa ni, ya tahiyat. Itu sebenarnya masing-masing lah. Yang itu yang lebih akrab kita dengan sunnah, dengan surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pulang sebenarnya tidak ada bagian, tidak ada orang yang boleh dakwa mana yang dia sebenarnya itu sifat tepat dengan sifat sahabat Nabi. Kerana fiqh terlalu luas. Fiqh terlalu luas. Ulama berijtihad dengan berbagai-bagai ijtihad. Dan dalam masalah furu' kita tak boleh dakwa kita yang terbaik. Lebih-lebih dalam masalah furu' fiqhiyah. Itu mana kita tak perlu berbalah dalam masalah-masalah furu'. Kerana Nabi memberikan medan yang terlalu luas untuk kita berijtihad. Itu sikit-sikit Nabi lah, maknanya
Kita tidak ada masalah untuk kita mencari sesuatu yang kita rasa paling kita tenang, tapi jangan kita jadikan benda-benda furuk itu sebagai sebab perpecahan dalam masyarakat. Baik, berbalik pada ayat ini. Ayat ini sebenarnya dia berada di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Juzuk Amma, juzuk yang 21 dan ayat 21. Dan dia berada sebenarnya dalam ketika Allah Subhanahu Wa Taala membicarakan tentang peristiwa perang Ahzab atau perang Khandaq yang berlaku pada tahun 5 Hijrah. Yang mana cara ringkasnya perang ini berlaku pada 5 Hijrah, yang dia Nabi SAW berhadapan dengan peristiwa yang mana tentera-tentera Quraisy, musyrikin Quraisy bergabung dengan Yahudi, bergabung dengan segala musuh-musuh Nabi SAW, bergabung mewujudkan satu kumpulan yang Al-Ahzab, tentera Al-Ahzab yang mengepung Madinah pada masa itu untuk memusnahkan, menghancurkan Islam. Sehingga kan Nabi SAW yang mana itu menggali Khandaq, menggali apa ni? Parit, menggali parit. Idea daripada Salman Al-Farisi, parit itu. Dan secara ringkasnya panjang cerita perang Khandaq ni, yang mana adanya seorang yang ia telah memeluk Islam, nama dia Nu'aim, yang telah bertemu dengan Rasulullah, yang mana keislaman itu belum lagi diketahui oleh kaum dia, yang mana dia menawarkan diri dia untuk menjadi seorang yang akan memecah belahkan tentera Ahzab, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala pecah belahkan tentera Ahzab dan Allah hantar tentera daripada malaikat dan juga angin yang kuat untuk memusnahkan tentera Ahzab. Itu secara ringkas peperangan perang Ahzab. Tapi nak menggambarkan di situ ialah bagaimana dalam peperangan itu Nabi SAW berhadapan dengan satu situasi yang sangat tegang, sangat getir pada masa itu, apabila ramai tentera bersedia diriwayatkan di sini ia kata 10,000 atau 12,000 atau 15,000 min al-kuffar al-wathaniyin wa ahlul kitab, yang mana Nabi berhadapan dengan diriwayatkan sampai 10,000 ataupun 12,000 ataupun 13,000 tentera kufar penyembah berhala dan juga ahli kitab, yang mana semuanya diqada'i oleh Nabi SAW untuk memusnahkan Nabi SAW dengan para sahabat. Suasana inilah bagaimana Nabi SAW menghadapi situasi itu, dan Nabi SAW berhadapan dengan sesuatu yang tenang, dan Nabi SAW mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah menyatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi kamu adalah pada diri Rasul itu adalah uswah hasanah, contoh teladan yang baik, yang berkata hadza amrun minallahi ta'ala bitta'asi bin nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal ahzab wa ghairuhu fil aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Yang mana perintah ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang suruh kamu mengambil contoh daripada Nabi SAW dalam peristiwa Ahzab dan juga dalam tempat-tempat yang lain, pada perkataannya, pada perbuatannya, dan juga seluruh tingkah laku Nabi. Kita kena ikut Nabi SAW. Di sudut apa? Wasabruhu, di sudut kesabarannya, wa musabaratuhu, di sudut dia melawan kesabaran. Sabar satu, dia melawan kesabaran itu bersungguh-sungguh. Wa mujahadatu, dan juga mujahadah Nabi SAW, wa intizaruhul farji, dan juga Nabi menunggu kemenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah tafsir menyatakan, laqad kana lakum ayyuhal mu'minun qudwatun salihah wa masalul a'la yahtadi bihi. Sesungguhnya bagi kamu wahai orang-orang yang beriman, qudwah yang salihah dan juga masalul a'la, contoh yang tertinggi, yang terbaik untuk kamu ikut. Itulah yang Allah SWT kurniakan kepada kita, seorang manusia yang terbaik, seorang manusia yang amat agung, seorang manusia yang sangat baik, seorang manusia yang bukan sekadar baik ketika bersama dengan orang lain, tapi ketika dia seorang-seorang pun dia baik. Seorang manusia yang sangat-sangat bersih hatinya, seorang manusia yang sangat benar dalam perkataannya, seorang manusia yang bukan sekadar suruh orang buat baik, tapi dia buat baik, bukan sekadar suruh orang bercakap benar, tapi dia juga bercakap benar, yang suruh manusia beramanah, dan dia seorang yang sangat amanah. Sebab itulah Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, ketika ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah katakan khuluquhul Quran,
sesungguhnya akhlaknya adalah Al-Quran. Hari ini manusia, ramai manusia yang nampak baik, tapi belum tentu dia baik. Ramai manusia yang bercakap mengajak manusia supaya amanah, tapi dialah orang yang pandai khianat sekali. Ramai manusia yang ajak manusia supaya menjauhi rasuah, tapi dialah bapa segala rasuah. Ramai manusia yang ajak manusia supaya bersatu padu, tapi dialah yang bapa pemecah belah masyarakat. Ramai manusia ajak orang supaya berbuat baik, tapi dialah yang mengatur strategi merosakkan orang lain. Itu manusia hari ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia pilihan Allah. Dan kalaulah kita, ikhwah dan akhwat sekalian, kalaulah kita ada seorang yang memimpin kita, cikgu kita, guru kita, dia pimpin kita, dia baik, dia ikhlas ajak kita, dia tegur kita, dia tolong kita, kan? Rasa-rasanya tak ada lah orang yang paling kita sayang gitu. Dan mungkin kita dengan kita ada orang yang kita rasa sangat-sangat berjasa kepada kita dalam memimpin kita. Sama ada nakib kita ke, nakibah kita ke, ataupun orang yang mula ajak-ajak kita kepada dakwah, ataupun guru kita, dan yang betul-betul terkesan dalam diri kita, sudah kita kasih kepada dia. Tapi Nabi SAW jauh lebih baik daripada orang yang kita lihat yang memimpin kita kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Nabi adalah segala-galanya, dan Nabi itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita ikut. Yang mana dia menyatakan bahawa fahuwa masalul a'la fi syaja'ah, dia adalah contoh yang terbaik pada keberanian. Kalau orang lain berani, Nabi paling berani sekali. Wal iqdam, dan juga kehadapan. Was sabr, dan kesabaran. Iza kuntum turidu thawab Allah, dan kalaulah kamu nakkan balasan Allah, wa fadlahu, dan juga kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wa takhshawna Allah, dan kamu takut kepada Allah, wa hisabahu, dan takut kepada hisab Allah Subhanahu Wa Taala, wa tazkurunahu zikran katsira, dan kamu ingat Allah dengan ingat-ingatan yang banyak, fil laili wan nahar, daripada malam dan siang, hubban bihi ta'ziman lahu, yang kamu membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, wa khufan min iqabihi, dan takut kepada balasannya, wa tab'an fi thawabihi wa jazaihi, dan mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Fa inna dzikru dafi'an ila ta'atihi, dan sesungguhnya ingat itu membawa kepada ingat Allah Subhanahu Wa Taala, wa ta'asi bi rasulihi, dan membawa kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau kita, sebab itulah Allah kata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah, barang siapa yang mengharapkan Allah wal yawmal akhir, dan hari kiamat, hari akhirat, wa dzakarallaha katsiran, wa ingat Allah Subhanahu Wa Taala, yang banyak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau kita nakkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita nakkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, kita nakkan kasih Allah Subhanahu Wa Taala, kita nakkan hari akhirat, kita nakkan ingat Allah Subhanahu Wa Taala, kita sepatutnya menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan. Baik, anda baca ayat yang seterusnya. Sebab anda nak bawa kita mencontohi Nabi dalam satu aspek yang anda akan sebutkan di sini. Lepas ayat itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu ma zadahum illa imanan wa taslima. Itu ayat seterusnya. Yang mana Allah kata apabila orang-orang beriman melihat tentera Ahzab, apabila mereka melihat tentera Ahzab, apa orang kata? Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluhu, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Ma zadahum illa imanan wa taslima, dan tak bertambah kepada orang beriman ini, tidak bertambah kepada mereka kecuali iman dan juga penyerahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila orang beriman tengok musuh, bukan mereka tengok musuh maka bertambah ketakutan, bukan tengok musuh lagi. Tapi orang beriman apabila tengok musuh, nampak tentera Ahzab tu, dia kata inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, dan maka benarlah Allah dan Rasulnya. Apa yang bertambah kepada orang beriman? Tidak bertambah kecuali imanan wa taslima, kecuali keimanan dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hebat orang beriman. So dia kata, walamma syahada al-mu'minun al-musaddiqun bi maw'idillahi lahum al-mukhlisun fi al-qawli wal 'amal wal ahzab al-mujtami'ah.
haulal Madinah qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Maknanya apabila tengok aja tentera Ahzab ini berhimpun di sekeliling Madinah, maka inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Dan mereka bertambah bagi mereka ialah keimanan dan juga penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dengan keyakinan inilah wa'tiqadan jaziman anna an-nasra min indillah ta'ala ba'da yattakhidha al-ibad al-asbab. Dan setelah mereka dengan penuh yakin, dengan penuh keyakinan bahawa pertolongan itu yang Allah akan beri mereka pertolongan setelah mereka mengambil al-asbab, sebab musabab kemenangan itu. Baik, okey. Di sinilah anda nak berkongsi dengan akhwat-akhwat pada malam ini tentang kita mengikuti Nabi SAW dalam bab perkara ini. Dalam peperangan Uhud. Sebagaimana yang kita tahu, perang Badar orang Islam menang. Dalam perang Uhud, di pusingan yang pertama, orang Islam menang. Dan sebelum peperangan itu, Nabi dah pesan kepada sahabat yang berada di atas bukit Uhud, jangan turun dari bukit Uhud. Walau apa pun keadaan, jangan turun. Dan apa yang berlaku, apa yang telah benar pada pusingan yang pertama, sahabat-sahabat tentera yang ada di bukit Uhud tengok orang berebut harta rampasan, dah lupa dah sebahagian, dan turun sebahagian, kecuali sedikit yang tak ada. Dan Khalid Al-Walid yang memimpin tentera kufar pada masa itu ikut jalan makan naik dan akhirnya meninggal tentera Islam. Dan diriwayatkan ramai tentera Islam pada masa itu syahid, termasuk dikatakan di war-waran Nabi sendiri pun syahid, wafat pada masa itu. Baik, itu dia kata tentang perang Uhud. Tapi anda nak ceritakan semasa perang Uhud ini, Nabi SAW bersabda dalam hadis, Nabi bersabda, "Law khuyyirtu bainal hazimati wan nasri yaumal Uhud, lakhtartul hazimah." Nabi kata, kalaulah aku diberi pilihan sama ada kalah ataupun menang pada perang Uhud, aku akan memilih kekalahan. Kenapa Nabi kata itu? Kalau aku diberi pilihan sama ada untuk menang, untuk kalah ataupun menang pada perang Uhud, aku akan pilih kekalahan. Kenapa Nabi kata begitu? Dan Allah SWT nyatakan dalam surah Ali Imran, "Qad khalat min qablihim as-sunan fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin." Allah kata telah berlalu pada mereka peraturan, maka hendaklah kamu berjalan melihat apakah balasan Allah pada orang yang berdusta. Dan Allah nyatakan ayat yang lain, sunnatullah qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnah Allah yang telah berlalu dan kamu tidak akan dapat pada sunnah Allah itu pertukaran. Baik, dalam anak kita pada hari ini sebenarnya sunnah Allah, satu perkara yang Nabi nak ajar kepada kita, sunnatullah. Sunnatullah ini sebagaimana Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya, Tafsir Al-Munir, dia kata, "Inna masyiatallah tasiru ala nuzumin thabitah wa hikamin wa sunanin hakimah. Wa in kana Allah Ta'ala qadiran ala kulli syai'." Dia kata sesungguhnya kehendak Allah itu berjalan di atas peraturan yang tetap, ala nuzumin thabitah, di atas peraturan yang tetap, wa hikamin wa sunanin hakimah, di atas sunnah yang bijaksana. Walaupun Allah itu maha berkuasa untuk segala sesuatu, walaupun Allah itu innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, walaupun Allah itu boleh nak buat apa saja, tapi Allah tetapkan peraturan alam ini berjalan di atas peraturan. Apa peraturan Allah Subhanahu Wa Taala? Allah letakkan api itu membakar, api itu panas, itu peraturannya. Walaupun boleh Allah nak jadikan api itu sejuk, boleh. Dan Allah dah buktikan dalam peristiwa Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim dicampur oleh Namrud ke dalam api. Allah kata, "Qul ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Katakan api, jadikanlah sejuk dan sejahtera kepada Nabi Ibrahim. Api jadi sejuk. Tetapi secara umumnya peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, api itu membakar, api itu memanas. Itu peraturan. Sebab itu bagi esok akhwat nak masak air tak ada masalah. InsyaAllah masak gunakan api. Dia akan masak insyaAllah, jangan bimbang. Mana kita yang confuse esok, api sejuk ke mana?
kita ini buat kita fikir ini sebenarnya sejuk kepala sejuk. Ini besok sejuk masalah kita kena tarik besok. Kerana Allah letaklah peraturan. Allah letak itu peraturan. Kemudian perjalanan alam ini begitu juga peraturannya. Allah letakkan betapa cantiknya peraturan alam ini. Sebab itu insya-Allah dan dengan penuh keyakinan 99.9% kita yakin pukul 5.50 saja pagi subuh. Ya, kerana peredaran bumi itu perputaran bumi dan peredaran bumi itu dan peredaran bulan itu mengikut sunnah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah bulan dan bumi tak ikut sunnah Allah, kita pun masalah esok. Tak selesai subuh. Ya. Tengok-tengok bangun 7 gelap lagi, tak boleh. Ya. Walaupun nak yang subuh tak tahu. Ya, kalau tak ikut sunnah Allah. Jadi itu sunnah Allah. Dan wabah Zuhaili sebut, begitulah sunnah Allah dalam setiap bidang. Sama ada dalam pertanian, pembuatan, perniagaan. Iaitulah bagi orang-orang yang ikut sunnah Allah, dia akan berjaya walaupun dia seorang mukmin ataupun seorang kafir. Kerana dia ikut sunnah tadi. Tapi sekiranya dia tidak ikut sunnah Allah, sunnah tadi, dia tidak akan berjaya walaupun dia seorang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita nak dapatkan sebiji ataupun mendapatkan sebiji harum manis yang berkualiti, kita kena ikut sunnah dia. Ada orang kulit dia. Saya minat harum manis. Ni, awal ni saya antara orang terawal makan harum manis. Saya pergi ke Bali pada pertengahan April. Orang boleh berkejut, jangan tak boleh makan harum manis. Orang boleh tak makan lagi. Harum manis ni sebenarnya dia satu jenis mempelai yang hanya tumbuh di kulit. Dia yang boleh berbuah dengan baik di kulit. Ada kawan-kawan kata mereka try ikut dia pun tak jadi. Ikut dia sebab tak boleh. Tak jadi. Orang Thailand yang hebat di sudut pertanian pun tak boleh lagi. Tak boleh tiba harum manis. Dia mesti mempelai lain. Harum manis tanah kat Thailand tak jadi. Tak jadi. Dia ada sunat dia kena ada tanah dia tentu. Contoh ambil tanam kat Syahdan ni tak jadi. Dan dia kena nak tanam, dia kena benih dia sendiri. Dan bila dia dah berpikir, dia kena balut. Dia kena balut dengan sekopor. Kalau kita pergi ke tanah poli itu disabut balut sekopor. Dan insya-Allah dia akan melahirkan harum manis yang mana. Walaupun yang tanah tu tak payah. Dia ikut peraturan tu. Tapi kalau seorang ustaz, seorang ikhwah, ahli ikram yang komited nak makan harum manis yang baik, semayang hanya ajak banyak tanah kat Syahdan, tak jadi sebenarnya. Sebab kita ikut sunnah dia. Kita ikut sunnah. Jadi kalau nak berjaya, kita kena ikut sunnah. Tapi kalau harum manis ada, kita biasa kita makan yang low class. Yang high class kemudian akan dijemput. Yang kita makan yang tak sedap lah semuanya. Jadi kalau nak berjaya, kita kena ikut sunnah. Sebab itulah Nabi SAW semasa perang Uhud, anak ulama Nabi kata, "Lau khuyyirtu bainal hazimati wan nasri bi yawm Uhud, lakhtartu hazimah." Kalaulah aku diberi pilihan untuk kalah dan menang pada hari Uhud, aku akan pilih kekalahan. Sebab apa Nabi nak pilih kekalahan? Sebab sahabat pada itu tidak ikut asbab kejayaan. Sahabat tidak ikut sebab kejayaan. Iaitulah tentera yang taat kepada pemerintah, taat kepada ketuanya, maka kalah pada masa itu. Walaupun ketua mereka adalah sebaik-baik ketua, Nabi semulia-mulia manusia, tak adalah ketua yang lebih hebat daripada Nabi SAW. Tapi disebabkan mereka tak ikut sunnah Allah, tak ikut peraturan, mereka kalah. Mereka kalah. Jadi yang nampak hari ini ialah kita nak ikut sunnah Nabi SAW. Kalau kita nak kata kita nak ikut sunnah Nabi, jadi Nabi sunnah kita, kita kena ikut cara Nabi begitu. Kita kena ikut cara Nabi berdakwah. Kita kena ikut apakah sebab, apakah formula yang diambil oleh Nabi untuk Nabi berjaya menyebarkan dakwah. Adakah Nabi duduk saja? Adakah Nabi hanya sekadar sembahyang di Masjid Nabawi beribu-ribu rakaat, sedangkan Nabi kata sesaat, sedetik di medan perang lebih baik berseribu rakaat di sembahyang. Dan kalau kita baca kitab sirah, akhwat tengok antara kitab kisah yang tengok agak baik di segi sunnah ialah kitab Nurul Yaqin. Ini mukarrar tabiat kita. Cuba kita tengok, dia susun bab itu berdasarkan tahun. Berdasarkan tahun
Cuba kita tengok dalam tahun-tahun tu, hampir tidak setelah Hijrah Haram, hampir tidak ada tahun yang tidak ada peperangan. Malah dalam setahun itu 2-3 kali peperangan. Kita lagi mukhayyam sekali setahun pun ngalak je kan. Dan kan mukhayyam kat kat resort tu, kat pulangan tu. Dengan mereka apa ni? Chalet je dengan bilik air dalam bilik kan. Memang. Jadi Nabi sekurang-kurangnya 2-3 kali peperangan dalam setahun. Macam mana Nabi mengambil asbab kejayaan, dan bagaimana Nabi pergi berdakwah, Nabi pergi bagaimana Nabi menyantuni ummah pada masa itu untuk menyampaikan Islam. Jadi kalau kita nak berjaya dalam dakwah, berjaya dalam hidup, kita kena ambil asbab, dan kita kena lihat apakah yang sebenarnya yang dikasih sunnah Nabi SAW. Setelah kadang-kadang apabila kita berbicara dengan sunnah Nabi, bila kita tanya ramai orang apa sunnah Nabi, orang lain lah yang kita lah bukan ikram yang kata sunnah Nabi apa ni, pakai serban. Apa yang sunnah Nabi? Makan dengan 3 jari. Apa yang sunnah Nabi? Pakai jubah. Apa sunnah Nabi? Kahwin banyak dengan lelaki dah kan. Apa sunnah Nabi? Maknanya sunnah biasa dikaitkan dengan perkara-perkara bersuci dan begitu kan. Tanpa menafikan itu sunnah, tanpa menafikan. Adakah ada sunnah yang wajib, sunnah yang harus dan sebagainya, itu perbincangan yang kemudian. Ada yang sebenarnya sunnah ni, ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang sunat, ada sunnah yang harus. Malah ada sebahagian tidak sunnah sebenarnya, tidak sebenarnya bukan sunnah tasyri'iyah, tapi Nabi atas dasar Nabi sebagai seorang manusia. Setelah antara Muhammad Al-Ghazali menyatakan pakai serban itu bukan sunnah, kerana serban itu adalah pakaian orang Arab pada masa itu. Orang Abu Jahal pakai serban kan. Maknanya kalaulah Nabi lahir di kalangan Melayu, Nabi akan pakai baju Melayu. Pakai baju Melayu itu sunnah kan. Jadi tapi tak salah kalau orang faham serban sunnah pun tak ada masalah, jangan kita sesatkan, tak ada masalah kan. Kerana ada juga sahabat yang mengikut Nabi secara harfiah. Contohnya Ibn Umar ni memang ikut Nabi memang secara detail, sehingga kan Ibn Umar pernah tunduk di satu tempat kerana Nabi pernah tunduk situ. Zaman Nabi ada pohon, ada dahan. Nabi tunduk sebab ada dahan. Tapi zaman Ibn Umar ada dahan tu lagi, tapi dia tunduk juga sebab ikut Nabi tunduk situ. Sedangkan Ibn Umar sama sahabat yang sangat hebat ilmu dia, tapi dia ikut Nabi jaga macam tu. Dan ada sahabat yang ikut Nabi berdasarkan maqasidnya, lihat pada matlamat pensyariatan, tidak lihat pada secara literal, tidak lihat pada harfiannya. Sunnah Nabi tak apa matlamat Nabi buat macam itu. Jadi itu sebenarnya khilaf. Kita tak perlu besarkan benda itu. Tapi yang penting satu perkara yang ittifaq, sunnah Nabi yang paling besar sekali yang perlu kita fahami ialah sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Itu sunnah Nabi yang paling besar. Kami utuskan bagi setiap ummah itu seorang nabi, seorang rasul, itulah an i'budullah wajtanibut taghut, itulah menyuruh manusia supaya menyembah Allah dan menyembah mengkufurkan at-taghut. Itulah tugas amar ma'ruf nahi munkar. Sunnah Nabi yang paling besar ialah dakwah. Setelah ada seorang sahabat saya, dia kata dia jumpa orang kita, saya ni dah ikut semua sunnah Nabi. Sebab sebenarnya dah pakai jubah, dah pakai serban, dah makan dengan 3 jari. Sedangkan Nabi makan 3 jari seperti Nabi Arab sebenarnya. Nabi makan roti. Kalau kita orang Melayu makan 3 jari, tak dapat nasi dia kan. Nabi makan dengan 5 jari. Baik, semua dah ikut. Satu dia tak ikut lagi adalah mandi bersama-sama. Dia kata maknanya ikut sunnah tu kan. Sedangkan jiran dia tak pergi sembahyang Jumaat, dia tak ajak apa. Dia faham sunnah itu ialah pada benda-benda itu. Tapi sunnah Nabi yang paling besar tadi ialah dakwah. Kita tak laksanakan. Jadi kita perlu ikut sunnah Nabi yang paling besar ialah melaksanakan dakwah. Kita kena jadi seorang dan yang jiwanya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut orang Yahudi jirannya dengan jiwa dakwah. Walaupun jiran itu menyakiti beliau dan dengan meletak janji dan sebagainya, tapi Nabi
menyantuni orang perempuan Yahudi itu dengan sebaik-baik, sehingga Nabi dah wafat pun Sayyidina Abu Bakar pergi melayan perempuan itu. Perempuan itu kata, dia punya muta kan, dia kata ini bukan orangnya, orang yang layan sebelum ni. Maknanya Nabi lebih hebat daripada Sayyidina Abu Bakar melayan perempuan itu. Maknanya jiwa roh da'i yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang walaupun Nabi dilontar dengan batu, walaupun Nabi dihina, walaupun Nabi diberi dengan berbagai-bagai tuduhan, tapi Nabi tetap mendoakan, Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada umatku, mereka tidak mengetahui. Jadi roh dakwah itu yang nak kita masukkan dalam diri kita. Ya, mungkin anda pernah sebut sebenarnya anda bukan, mana kita mungkin ramai di kalangan kita ini ialah kita adalah pengurus dakwah, tapi kita bukan dai. Kita pengurus dakwah, kita seorang yang hebat dalam dakwah, disebut pengurusan dakwah. Kita seorang yang pegang jawatan tinggi dalam NGO, dalam ikram. Kita mengatur program-program dakwah, tapi tidak ada roh dakwah dalam ini. Maknanya kita hanya mengatur program-program dakwah. Kita buat mukhayam sana, kita buat katibah sana, kita buat usul sini, kita kata aku datang pukul ni, kamu musad. Tapi kita tidak ada roh dakwah dalam diri kita. Maknanya kita tidak ada keinginan untuk jiran kita pun kita tak ada. Ya. Malah ke surau pun kita tak pergi, kan? Ahli Jemaah surau kat taman kita tak kenal pun kita sebagai seorang dai. Sedangkan kita ni seorang atas nama kita dai, tapi ahli Jemaah surau kita tak tahu apa mesej dakwah kita. Kita tak datang pun, kalau datang saja balik dulu, kan? Tak kenal pun kita. Tidak ada satu keinginan atau roh untuk bermuayashah hidup dalam masyarakat sebagai seorang dai yang bersabar dengan kerenah masyarakat, yang sanggup mengorbankan masanya untuk masyarakat, yang sanggup mengorbankan dirinya untuk menjadi contoh kepada masyarakat, yang mana dia bukan hanya sekadar seorang pengurus dakwah sahaja, ataupun dia hanya seorang pengurus tarbiyah, tapi dia bukan seorang murabbi. Dan kita hanya mengurus program-program tarbiyah, tapi kita bukan seorang murabbi. Jadi yang kita nak bawa hari ini ialah kita nak melahirkan orang-orang yang jiwa dakwah ini berada dalam diri dia, orang-orang yang berjiwa dengan murabbi, orang-orang yang benar-benar berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana ayat yang seterusnya Allah menyatakan satu ayat, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Di kalangan orang-orang yang beriman itu ada lelaki-lelaki yang telah membenarkan janji mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mereka syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia ada di kalangan mereka yang sedang menunggu-nunggu, dan mereka tidak sekali-kali menukar janji mereka. Ayat ini diriwayatkan daripada Anas. Anas mengatakan bahawa dia turun kepada pak saudara dia yang juga nama Anas, tapi Anas bin Nadar. Anas bin Nadar ini dia kata, fashaqqa alaihi wa qala awwal mashhadin syahidahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ghibtu anhu. Anas bin Nadar kata, peristiwa peperangan yang pertama aku tak dapat hadir. Peperangan Badar aku tak dapat hadir. Dia kata, la in arani Allah Taala mashhadan fiha fi ma ba'd ma Rasulillah la yaranna Allah azza wa jalla. Maksud, kalau dia kata ada peperangan lepas ini, pasti aku akan ikut dan aku nak buktikan keimanan. Maka takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Anas bin Nadar ini sempat berada dalam peperangan Uhud. Anas bin Nadar telah membuktikan bahawa dia syahid pada peperangan Uhud. Dan Allah rakamkan, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Di kalangan orang-orang yang beriman ada di kalangan mereka yang telah membenarkan janji mereka, dan mereka syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka tidak menukar janji, sedang menunggu untuk menunaikan janji, dan mereka sekali-kali tidak akan menukar janji mereka. Jadi inilah perkara yang kita nak bawa, bahawa apabila kita ikut Nabi SAW, kita ikut Nabi sebagai seorang kita ikut Nabi sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang dai, dan kita ikut Nabi sebagai seorang yang ikhlas dalam perjuangannya dan mengambil sebab-sebab kejayaan, yang bukan hanya sekadar kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekadar kita duduk saja, tapi kita kena bentuk diri kita menjadi seorang hamba Allah yang baik, hamba Allah yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hamba Allah yang benar dengan keimanannya, hamba Allah yang tidak berdusta dengan keimanannya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman,
Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu menyangka mereka akan ditinggalkan dengan hanya mereka mengatakan mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan mereka belum lagi diuji. Kerana Allah akan uji orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah mengetahui siapakah yang benar dengan imannya dan siapakah yang berdusta dengan iman. Maka kita perlu berusaha untuk jadi orang yang benar dengan iman kita. Yang bukan sekadar kita berada dalam dakwah ini hanya sekadar untuk berada mengikut sahaja, ataupun kita memegang jawatan-jawatan hanya sekadar membuat kerja-kerja pengurusan sahaja. Tapi bila kita menjadi seorang yang berjiwa dengan jiwa dakwah, jiwa da'i sebagaimana yang ada pada Nabi SAW, kita ikut Nabi di sudut perkara ini. Sebagai seorang pejuang, sebagai seorang yang bagi Nabi SAW mengorbankan seluruh hidupnya untuk dakwah. Dan kita pun sepatutnya meletakkan cita-cita itu. Apabila kita letakkan syiar yang kita nyatakan awal-awal tadi, Allahu ghayatuna, Ar-Rasul qudwatuna, Al-Jihad Al-Quran dusturuna, Al-Jihad sabiluna, wa syahid fi sabilillah, wal mauti fi sabilillah, asma amanina. Dan mati jalan Allah itu adalah kemuncak cita-cita. Kasih sekian. Anda percaya orang yang berada dalam bilik ini semua kita lah. Kebanyakan kita ialah orang yang sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala bagi nikmat melimpah ruah. Sama ada dalam bentuk harta, ataupun dalam bentuk kecerdasan makan, ataupun dalam bentuk kesihatan tubuh badan dan sebagainya. Mungkin sebagian dari kita bukan yang depan ekor yang nampak senior-senior yang belakang tu macam muda lagi kan, student lagi tu. Akhwat pun ada nampak dah senior-senior kan. Rasa akhwat ni kaya kan. Nampak muka orang kenal orang kaya kan. Kita ni sebenarnya kita berada dalam suasana kita tidak memikirkan tentang masalah daruriyat. Anda nak datang sini tadi, anda nak bawa kereta kan, kita dah nak beritahu lah. Anda nak bawa kereta Myvi ke Innova? Anda lah kan? Anda tak nak kereta BMW ke Mas kata. Tapi anda tak memikirkan anda nak panggil taksi mana nak datang tadi, ataupun nak tumpang siapa nak tak salam, ataupun nak minta Wan suruh ikhwah mana bawa motor jemput anak ke pagi. Mana fikir kereta mana nak bawa, mana kita tak fikir masalah daruriyat. Dan anak balik ni insyaAllah anak akan balik rumah anak kat pagi. Bukan balik nak balik buah jambatan mandi nak tidur kan. Maknanya kita tak fikir masalah daruriyat. Kita dah tidak ada orang tak ada kereta, tidak ada orang tak ada rumah, malah ada 2-3 biji kereta. Ada yang 2 orang je, kereta 3 biji. Tak ramai kan? Kereta 3 biji, kereta driver 2 je. Malah rumah kita bukan sekarang kita ada rumah 2-3 biji rumah. Yang sewa lagi, yang buat homestay lagi kan. Dan rumah kita bukan sekadar rumah. Dengan sofa dari Italinya, dari New Zealandnya. Adakah sofa New Zealand? Dari Afrika kan, tapi Italia tu kan. Lasir kita daripada bukan lasir-lasir cakap nilai 3 kan. London yang kita beli shopping kat sana kan. Mana masalah cerita saya, kita bukan orang yang fikir masalah daruriyat. Rumah tak ada rumah banyak kereta banyak kan. Malah mungkin kita fikirkan kalau lepas ada pasport ni tak ada rumah. Dan kita bukan orang yang fikir masalah hajiat. Hajiat dah lepas lah. Ya, darurat tadi kalau kereta sebiji pun second hand Nissan buruk tu kan darurat ni. Ini hajiat dah lepas lah. Kita ialah orang yang fikir masalah tasingnya, aksesoris yang benda yang sebenarnya tak ada pun tak apa. Ya, nasi tak tukar pun tak apa, tapi tukar juga. Lepas tu tak tukar kereta pun tak apa. Maknanya sebenarnya kita berada dalam timbunan nikmat. Dengan duitnya, kemudian dengan kesihatan tubuh badannya, dengan pangkat yang besarnya, dengan akal yang cerdas. Dan bila kita fikir-fikirkan, tak ada satu sebab pun untuk kita beri alasan kepada Allah untuk kita lari daripada kerja dakwah. Tak ada. Tak ada apa yang kita nak beri depan Allah. Kita beri alasan, aku ada alasan tak ada apa. Sebab duit banyak, masa banyak, kesihatan tubuh badan banyak, akal ada, pangkat ada. Tak ada sebab untuk kita beri alasan kepada Allah untuk tidak buat kerja dakwah ini. Tak ada sebab. Jadi kita kena buat kerja dakwah ini.
Kerana nikmat ini, sebab nikmat yang Allah bagi ini sebenarnya, Allah bagi nikmat ini untuk kita kongsikan dengan orang. Kalau kita tak kongsikan dengan orang, Allah akan tagih kepada kita. Maka kita kena gunakan segala nikmat yang Allah bagikan ini untuk kita gunakan. Apakah yang kita sumbangkan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kalau kita gunakan segala nikmat ini untuk kita berikan seluruh hidup kita untuk dakwah, untuk perjuangan menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala, untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ikhwah dan akhwat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun lewat start tadi tapi habis kena tepat. Sebab esok Jumaat kami je. Jadi ikhwan datang buat habis camah-camah bila buat kan. Camah bila buat. Jadi tak datanglah mengepai orang tangan. Jadi tak mana kita tapi yang penting istiqamah kata amal ini yang kita dapat, apa yang kita dapat amalkan apa yang kita pelajari, dan mudah-mudahan yang kita gunakan masa yang ada, yang masih lagi Allah beri pada masa kita ini. Allah masih lagi beri rezeki yang ada. Allah masih lagi beri segala-galanya kita gunakan untuk memberikan semangat untuk perjuangan menegakkan kalimah Allah sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita beri semangat itu berdasarkan kemampuan kita. Analogi yang saya nak bagi, kalaulah kita mampu menjadi seorang striker untuk menjaringkan gol, kenapa kita jadi seorang penonton yang sekadar punya penonton yang bersorak di atas kursi penyokong. Maksudnya kalau kita ada kemampuan untuk masuk padang sebagai striker menembak gol, kita kena masuk padang. Susah payah untuk menembak gol. Bukan tembak jauh kan. Orang ni maruah ni buat kerja mana-mana kan. Sedangkan kita boleh ke kota, kita pada kemampuan, kita kena masuk padang. Main sama-sama. Mampu skor, tak mampu jadi jaga gol dia jaga gol. Jadi pertahanan, jadi win-win. Yang penting kita turun di padang untuk menjadi pemain di medan dakwah. Bukan hanya sekadar penonton. Mana kita sebenarnya ada kemampuan untuk jadi seorang pemain di medan dakwah. Allah Akbar. Ya.